A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita menyambut hari kedua-dua hari kemerdekaan dan juga Ma'al Hijrah yang disambut kira hampir serentak dan berdekatan. Dan sebenarnya hijrah dan juga merdeka ni dia memberi implikasi yang sama. Kalau kita lihat kesan daripada hijrah dan kesan daripada kemerdekaan, sebenarnya dia bertujuan kepada satu perkara yang sama, iaitu agama ini mesti berdaulat dan agama ini mesti mempunyai kuasa dan wewenangannya yang sendiri yang akan dijelaskan. Berkenaan dengan hijrah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratu wa rizqun karim. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan orang-orang yang beriman dan berhijrah dan berjihad di jalan Allah, dan orang-orang yang menyediakan rumah kediaman tempat perlindungan, dan orang-orang yang memberikan bantuan dalam perjuangan. Mereka adalah orang-orang yang beriman dengan iman yang sebenar-benarnya. Bagi mereka keampunan dan rezeki yang mulia dan rezeki yang murah. Sadaqallahul azim. Jadi daripada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan hakikat hijrah. Pertama, hijrah ini adalah berlaku pada orang-orang yang beriman. Hanya orang-orang yang beriman sahaja yang beriman dengan sebenar-benarnya, mereka itu berhijrah ke Madinah. Sebab hijrah ni perkara yang susah, perkara yang sangat sukar, iaitu meninggalkan kampung halaman mereka, meninggalkan harta benda mereka. Untuk apa? Untuk berada di satu tempat yang sangat asing, tempat yang bukan mereka membesar di situ. Bukan tempat yang mereka boleh memulakan penghidupan dengan mudah. Mereka terpaksa memulakan penghidupan kosong. Kalau kita ingat orang kita dulu masuk meneroka di Felda, zaman Felda, maksudnya masuk hutan dan mula teroka tanah-tanah macam itulah. Mereka pergi ke satu tempat yang mereka tak tahu macam mana mereka nak mulakan kehidupan. Sedangkan mereka telah turun-temurun berada di Mekah, dan Mekah pula tempat yang terkenal di seluruh semenanjung Arab, tempat orang berhimpun, buat haji, berniaga, dan mereka beruntung menjadi orang-orang yang penduduk asal orang Mekah. Tapi semua itu mereka tinggalkan, harta benda mereka tinggalkan, termasuklah sekiranya mak ayah mereka tidak beriman, mereka terpaksa tinggalkan mak ayah mereka. Kalau anak-anak mereka tak beriman, mereka tinggalkan anak-anak mereka. Jadi hijrah ni, tuan-tuan dan puan-puan, merupakan satu pengorbanan yang besar yang harus kita kupas pada hari ini, dan tidak kita membiarkan hijrah ini berlaku tanpa kita ambil pengajaran yang sepatutnya. Sama juga seperti yang disebut tadi, kemerdekaan bila diterangkan satu persatu, pejuang-pejuang yang berjuang menuntut kemerdekaan dulu lawan British, sebenarnya hak sejarah mereka itu belum kita beri secukupnya. Ada yang mereka berjuang sampai kena kejar, masuk hutan bertahun-tahun, terpaksa meninggalkan anak isteri. Sebenarnya ramai pejuang-pejuang di Selangor pun, di antara orang ada cerita pada anak, ayah dia adalah pejuang kemerdekaan juga, yang dicari oleh penjajah, dan dia ke sana, dia ke sini, berselindung sana, berselindung sini. Maknanya kisah
kemerdekaan, menuntut kemerdekaan di tanah air kita sendiri. Dia mempunyai sejarah dia yang kaya, tetapi tidak dikaji dengan secukupnya, maka kita tak dapat memberikan hak sejarah kepada mereka. Sama dengan hijrah. Hijrah lebih detail, terperinci kisah-kisahnya, tetapi sekiranya tidak diterangkan dengan baik, maka ianya menjadi sebagai satu peristiwa dan selepas itu akan dilupai. Kemudian tahun depan kita sambut lagi ma'al hijrah dan begitulah seterusnya. Kemudian daripada ayat tadi, orang-orang yang beriman dan berhijrah dan berjihad di jalan Allah. Ini bermakna selepas hijrah akan ada tugasan yang lebih berat, iaitu jihad. Tapi dengan jihadlah umat Islam menjadi agung, dapat menumpaskan kuasa-kuasa besar dunia dan kemudian tersebar di seluruh dunia. Ini bermakna hijrah merupakan satu daripada tanda dan satu daripada pintu ke arah suatu projek Islam yang lebih besar yang mesti dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan terbukti selepas hijrah dan selepas Islam tertegak di Madinah, berlaku perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq. Ini perang-perang yang Nabi mempertahankan Islam. Tetapi selepas perang Khandaq, bukan Nabi lagi diserang, tetapi Nabi menyerang pula. Sebab itu berlakunya pembukaan Mekah. Nabi yang ofensif. Akhirnya Mekah kalah di tangan Rasulullah dan Islam memerintah Mekah. Dan Nabi tidak membalas dendam. Nabi tidak membunuh penduduk Mekah. Nabi membebaskan mereka. Dan hari ini Mekah semuanya Islam. Maknanya apa? Maknanya jihad sebenarnya adalah untuk menyebarkan dakwah. Bukan ada tujuan-tujuan dunia yang lain. Kemudian bukan saja pembukaan Mekah. Selepas daripada pembukaan Mekah, Nabi SAW mencabar kuasa besar dunia. Ini ramai yang tidak sedar bahawa sebenarnya Nabi SAW memimpin umat Islam melawan kuasa besar dunia Rom. Lawan Eropah, kekuasaan Eropah. Iaitu pertama dalam Perang Mu'tah. Nabi menghantar tentera seramai 3,000 orang bertembung dengan tentera kuasa besar dunia seramai 200,000 orang. Dan keputusannya seri. 3,000 lawan 200,000 bersamaan dengan seorang melawan 80 orang. Dan keputusannya seri. Kemudian pada tahun berikutnya Rasulullah SAW baginda sendiri memimpin tentera Islam untuk lawan lagi kerajaan Rom, iaitu dalam peperangan Tabuk. Dan baginda menyiapkan tentera seramai 30,000 orang yang berakhir dengan kemenangan bagi umat Islam tanpa berlaku peperangan. Lari kabilah-kabilah yang bersekongkol dengan kuasa besar dunia, mereka lari dan tidak berani berdepan dengan Rasulullah SAW dan tentera Islam. Walaupun tidak berlaku peperangan dan Rasulullah menang tanpa bertanding, kesan daripadanya adalah kabilah-kabilah di kawasan tersebut semuanya menukarkan walak mereka, taat setia mereka daripada kerajaan Rom kepada kerajaan Islam di Madinah. Ini bermakna hijrah. Dia membuka ruang kepada dakwah, membuka ruang kepada jihad, membuka ruang kepada perkembangan Islam sehingga Islam boleh sampai ke tanah air kita. Ini kesan daripada hijrah yang perlu dijelaskan kepada umat Islam dengan sejelas-jelasnya. Tuan-tuan dan puan-puan dan saudara-saudara dan saudari yang dikasihi sekalian. Jadi mari kita menyorot kembali bila kita nampak kesan daripada hijrah ni, kesan yang sangat besar. Islam terbuka dan Islam berkembang luas. Mari kita sorot balik sebelum peristiwa hijrah. Kenapa berlakunya hijrah? Tidak lain tidak bukan, semua kita maklum bahawa berlakunya peristiwa hijrah ini adalah kerana penindasan yang dikenakan ke atas umat Islam, yang tidak ada tolak bandingnya. Kenapa mereka menyiksa umat Islam? Kerana mereka beriman kepada Allah sahaja. Sebelum mereka beriman kepada Allah,
Nabi Muhammad tu sendiri mereka panggil orang yang paling amanah di Mekah. Mereka tak panggil Muhammad, mereka panggil Al-Amin. Mereka panggil gelaran orang yang paling amanah pun semua tahu. Bahawa Al-Amin itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bukan saja Rasulullah mendapat tempat kedudukan penghormatan sebelum Islam, sahabat-sahabat baginda juga ramai yang hebat-hebat, yang digeruni, yang disegani oleh penduduk Mekah. Abu Bakar As-Siddiq, seorang yang disegani, juga seorang korporat. Sayyidina Umar Al-Khattab disegani dan digeruni. Hamzah bin Abdul Muttalib digeruni dan disanjungi. Tetapi apa yang berlaku selepas mereka menerima Islam, mereka menegakkan kebenaran. Mereka menjelaskan kebatilan kepada masyarakat yang berada di Mekah, apa sebenarnya yang benar dan apa sebenarnya yang salah. Sebab itu mereka itu diseksa. Sekiranya mereka tidak menegakkan kebenaran, mereka hanya mempraktikkan kebenaran, mereka solat contohnya, mereka berpuasa di rumah mereka, tidak akan dikenakan apa-apa tindakan. Sekiranya mereka membayar zakat sesama mereka, contohnya, tidak akan dikenakan apa-apa tindakan. Buktinya apa? Buktinya sebelum Nabi diutuskan, telah ada golongan yang dipanggil Hunafa di Mekah. Siapakah dia golongan Hunafa? Golongan Hunafa ni golongan yang tidak mencampuri kebatilan-kebatilan yang sedang berlaku di Mekah. Di antara mereka adalah Warqah bin Naufal. Warqah bin Naufal sepupu kepada Khadijah. Bila Nabi turun daripada Ghuairat, menggigil, takut, tak tahu apakah dia makhluk yang jumpa baginda, Khadijah bawa jumpa Warqah bin Naufal. Sebab Warqah bin Naufal membaca kitab. Bila diceritakan, Warqah bin Naufal tahu bahawa ini adalah Jibril yang datang sama dengan yang datang kepada Nabi Musa AS. Kemudian Warqah bin Naufal kata apa pada Nabi? Kalau aku sempat bersama dengan kamu, aku akan tolong kamu dengan pertolongan yang hebat. Di hari engkau dihalau oleh kaum, maknanya dihalau di hari kau hijrah, aku akan tolong kau. Tapi dia dah tua. Akhirnya tak berapa lama dia meninggal dunia. Nabi terkejut. Adakah aku akan dihalau oleh kaumku? Itu peristiwa hijrah. Lalu kata Warqah bin Naufal, ma ja'a rajulun qad bimithli ma ji'ta bihi illa udiyya. Yang bermaksud tidak ada orang yang bawa risalah macam kau ni, melainkan mesti kena punya. Mesti kena. Habis kenapa Warqah bin Naufal tak kena? Kenapa Zaid juga termasuk dalam Hunafa? Dan sebilangan lagi mereka-mereka yang Hunafa ni yang baik, yang menganut agama Nabi Ibrahim AS, tidak menyembah berhala, mengingkari apa yang mereka buat, tetapi mereka tinggal di rumah dan mereka menjaga iman mereka. Mereka menjaga halal haram dan sebagainya. Kerana mereka tidak menegakkan kebenaran dalam masyarakat. Kerana takut. Tetapi ada seorang yang pernah bercakap dan dia dibunuh. Ada. Jadi pengajaran pada yang lain. Jangan cuba nak mengubah apa yang ada pada ketika itu. Seolah itu adalah amaran daripada pembesar-pembesar di Mekah. Tetapi bila Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbeza keadaan. Nabi dan para sahabat baginda menyeru kepada kebenaran dan mencegah kebatilan. Dan Allah Taala sebut kepada Nabi dan sahabat, fasda' bima tu'mar wa'rid 'anil musyrikin. Fasda' ni maknanya ledakkan. Ledakkan kebenaran seperti yang telah diarahkan kepada kamu. Wa'rid 'anil musyrikin, pedulikan orang musyrikin. Maknanya ledakkan ni, terus nyatakan kebenaran kepada mereka. Sembahan-sembahan mereka tidak betul. Ibadat-ibadat mereka tidak betul. Walaupun mereka mengerjakan haji, tetapi haji mereka itu tidak sah. Sebab berlaku eksploitasi, berlaku perubahan dalam ibadah dan sebagainya. Riba yang berleluasa di Mekah, haram. Pelacuran yang tersebar di Mekah, haram. Arak yang satu yang tidak elok.
dosanya lebih banyak daripada manfaatnya dan sebagainya, maka kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inilah yang menyebabkan baginda dan sahabat-sahabat baginda ditekan, dan ada yang sampai tahap dibunuh seperti Sumayyah dan juga Yatsir, dan ada seorang sahabat contohnya Khabbab, betul silap. Jadi adakah Nabi SAW akan menyerah kepada apa yang berlaku? Jawapannya, Nabi tidak menyerah kepada apa yang tekanan-tekanan yang dikenakan ke atas baginda dan para sahabat. Di antara usaha Nabi adalah pergi berhijrah, mengarahkan beberapa orang sahabat, sebilangan sahabat, bukan beberapa, sebilangan, pergi berhijrah ke Habasyah. Kemudian di antara lagi, langkah yang Nabi ambil adalah pergi mencari tapak baru di Taif. Tetapi sangkaan baginda meleset kerana penduduk Taif tidak menerima dakwah baginda, bahkan menghalau baginda keluar daripada Taif dengan cara yang paling menghinakan, iaitu membaling batu sehingga berdarah. Adakah baginda berhenti? Jawapannya tidak juga. Mana Rasulullah SAW mengambil peluang musim haji, datang kabilah daripada berbagai-bagai tempat, dan Nabi berjumpa dengan kabilah-kabilah ini, menawarkan diri baginda untuk hijrah ke tempat mereka, meninggalkan kampung halaman baginda demi untuk menegakkan Islam di tempat mereka. Syaratnya adalah mereka masuk Islam. Kalau mereka masuk Islam, Nabi pergi ke tempat mereka, kita tegakkan Islam di tempat mereka. Jadi di sini kita lihat peribadi Nabi ini tidak gentar, tidak takut, bahkan konsisten, ataupun kita kata istiqamah dalam perjuangan. Tidak ada siapa yang boleh menghentikan baginda. Walaupun bapa saudara Abu Talib yang ditekan oleh pembesar-pembesar Quraisy pergi jumpa dia, bincang dengan dia, hentikan dakwah anak saudara dia ni. Nabi kata pada pak saudara dia, la wada'u syams ala yamini wal qamar ala yasari ala an atruk hadzal amma taraktuhu hatta azharani Allah au ahlaka dunahu. Kalau mereka bagi matahari di sebelah kananku dan bulan di sebelah kiri, mana satu perkara yang sangat mustahil. Sangat mustahil nak ambil matahari letak di sebelah kanan dan bulan di sebelah kiri. Supaya aku meninggalkan dakwah ini, aku tidak akan tinggalkan sehinggalah aku menang dengan dakwah ini, yang memang betul akhirnya Nabi menang, ataupun aku binasa, aku syahid. Aku dibunuh, aku diseksa ke apakah, tanpa aku dapat mencapai apa yang Allah Subhanahu Wa Taala telah pun gariskan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi begini konsistennya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjuangan baginda. Jadi daripada latar belakang ini, kalau kita bandingkan dengan sebelum kemerdekaan tanah air, sama juga sebenarnya. Sebenarnya penjajahan ke atas bumi Islam, penjajahan ke atas Malaya, negara kita, sama dengan penjajahan ke atas negara-negara Arab, bahkan lebih dahsyat lagi negara-negara Arab, adalah merupakan sebiji sama dengan apa yang berlaku ke atas Nabi SAW di Mekah. Penindasan ada, pembunuhan ada, nama-nama pejuang-pejuang kemerdekaan yang disebut oleh Tuan Pengetua sebentar tadi, sama dengan perjuangan-perjuangan sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Ada di kalangan mereka yang dibunuh. Begitu juga contohnya Tok Janggut dibunuh kan, dan digantung. Begitu juga sahabat ada yang dibunuh dan dikelar-kelar. Sama, ya. Apa motif dia? Motif dia adalah tidak membenarkan Islam dilaksanakan dan tidak membenarkan Islam memerintah negara. Jadi British datang ke tanah air kita, menghapuskan syariat Islam, menghapuskan kekuasaan umat Islam dan mereka yang berkuasa. Kemudian
mereka menggantikan undang-undang Islam dalam negara kita ni kepada undang-undang British. Dan dikatakan perlembagaan yang diambil tu sebiji sama dengan perlembagaan yang diambil di tanah jajahan British di India. Jadi soalan macam dia copy paste, dia adjust sikit. Sebab keadaan di India sama macam di tanah air kita. Di India dulu diperintah oleh Islam. Itu yang ada Taj Mahal, banyak peninggalan-peninggalan Islam, dan penduduk pun ramai Islam, ulama-ulama di India pun ramai. Jadi India yang diperintah dengan Islam, sama juga tanah Malaya ini diperintah oleh Islam, maka British mengubah undang-undang Islam di tanah air kita dengan undang-undang yang mereka sedang pakai di India. Jadi kenapa pejuang-pejuang kemerdekaan tanah air kita bangkit menentang British? Sedangkan British ada antara mereka yang buka sekolah, ada antara mereka yang menubuhkan pejabat, pentadbiran dan sebagainya. Jawapannya adalah untuk supaya Islam ini tertegak dan berdaulat di tanah air kita. Itu sebab dia. Bukan semata-mata untuk kemajuan ekonomi ataupun material sahaja. British telah mengadakan benda-benda itu. British telah buka sekolah. Kalau kita tengok sekolah-sekolah yang didirikan oleh British, maka mereka juga memajukan pendidikan. Contohnya di Seremban, King George. Mana yang macam bangunan-bangunan dia panggil apa? Bangunan-bangunan Oriental. Bukan Oriental, bangunan-bangunan apa istilah Inggeris. Itu adalah simbol British. Sekolah Georgian. Kemudian perpustakaan negeri yang ada air pancuk tu, yang bangunan putih tu, itu British. Jadi British membawa juga kemajuan bangunan, ekonomi dan sebagainya. Tetapi pejuang-pejuang kita faham bahawa kemajuan material sahaja tanpa penegakan syariat Allah Subhanahu Wa Taala dan tanpa negara ini ditadbir oleh imam, oleh ketua negara yang Muslim, yang berdaulat, tidak ada maknanya. Tidak ada makna. Sebab kita bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dan di hari akhirat. Kalau British hanya dapat memberikan kemajuan material sahaja, tetapi kita tidak dapat menegakkan Islam sepenuhnya, maka kita adalah answerable, bertanggungjawab dan kena jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Dia sama macam apa yang berlaku pada Nabi SAW di Mekah. Kalau sekadar nak solat, mereka boleh solat di rumah, di Mekah. Kalau sekadar nak berpuasa, tidak ada yang menghalang mereka. Mereka boleh berpuasa di rumah. Mereka boleh berpuasa dekat Kaabah pun. Tak ada orang boleh tahu mereka berpuasa ke tidak. Sebab puasa adalah ibadat untuk Allah. Tak ada orang tahu dia berpuasa. Kecuali kalau dia beritahu aku berpuasa. Kalau tak orang nampak dia, tak makan, tak semestinya dia berpuasa ataupun dia berpuasa. Jadi mereka boleh berpuasa di Mekah. Kalaulah ibadat zakat, mereka boleh membagi zakat sesama orang Islam di Mekah. Kalaulah Islam ni hanya mengerjakan haji, tak payah hijrah ke Madinah. Memang tempat ibadat haji ni di Mekah lah. Tawaf di Mekah, sa'i di Mekah, Muzdalifah, Mina, Arafah semua di Mekah. Kenapa hijrah jauh-jauh 400 km? Tak payah hijrah, duduk saja di Mekah. Tetapi kerana mereka faham, dan pejuang-pejuang kemerdekaan di Malaya pun faham bahawa Islam bukan sekadar itu. Mesti ditegakkan Islam sempurna. Dan mesti Islam ni berdaulat. Kalau di Mekah, orang yang bukan Islam yang memerintah. Abu Jahal, Abu Sufyan. Sama dengan kalau di Malaya, British yang memerintah. Tak boleh. Kemudian tak dapat nak ditegak. Dan kalau nak tegakkan ibadah, boleh. Ibadah-ibadah khusus. Tapi nak menegakkan syariat, nak menegakkan undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala, tak boleh. Mustahil di Mekah. Maka sebab itu mereka berhijrah ke Madinah. Demi untuk menegakkan Islam yang sempurna 100%. Mencakupi akidah, mencakupi syariat, ibadah dan mencakupi syariah. Mencakupi kepercayaan, mencakupi ritual, ibadat-ibadat khusus, dan mencakupi undang-undang dan pentadbiran dan pengurusan dan sebagainya, mesti 100% Islam.
Sebab itu jugalah pejuang-pejuang kemerdekaan lawan British habis-habisan. Walaupun British mempunyai senjata-senjata yang canggih, pejuang-pejuang kita pakai keris, pedang, tapi mereka korban. Mereka lawan juga demi untuk menegakkan Islam yang hakiki. Jadi sebenarnya kemerdekaan ini ataupun peristiwa hijrah ini bukan satu perkara yang mudah. Ianya penuh dengan pengorbanan. Mari kita tengok sedikit secara mikro apa yang berlaku ketika peristiwa hijrah supaya kita dapat appreciate pengorbanan yang dilakukan oleh sahabat. Di antara yang awal berhijrah adalah Mus'ab bin Umair. Setahun sebelum Nabi berhijrah, Nabi hantar dia dulu berhijrah ke Madinah seorang diri, pulang dalam rombongan haji bersama dengan rombongan haji Madinah. Kerana apa? Untuk mengajar mereka tentang Islam. Sebab tahun sebelumnya beberapa orang masuk Islam, 6 orang, dan bila mereka balik ke Madinah selepas musim haji, mereka masuk Islam ketika musim haji, bertemu dengan Nabi, mereka mengislamkan kaum kerabat mereka. Maka ratusan dah masuk agama Islam. Jadi pada tahun berikutnya mereka update, terangkan pada Nabi perkembangan Islam yang berlaku di Madinah, perkembangan yang sangat positif. Beratus-ratus orang masuk Islam, maka Nabi menghantar Mus'ab menjadi duta yang pertama ke Madinah. Dan kita lihat macam mana Mus'ab, dia meninggalkan mak dia. Dia meninggalkan adik-beradik dia. Dan bahkan dia meninggalkan kekayaan keluarga dia. Dia di antara keluarga yang terkaya di Mekah. Setelah dia masuk Islam, mak dia kata kat dia, aku tak akan bagi kau sesin pun, kecuali kau kembali kepada agama kita. Dia kata tak apa. Dia tak dapat apa pun tak apa. Macam tu sekali Mus'ab. Bahkan dia dihantar oleh Nabi pergi ke Madinah untuk mengajar umat Islam yang baru masuk Islam dalam masa setahun tentang Islam. Dan Mus'ab berjaya mengislamkan, boleh mencapai tak ribuan lah kita kata. Kabilah Aus masuk Islam. Aus dan Khazraj. Aus ni lebih kurang 1/3. Khazraj 2/3. Bila dia berjaya mengislamkan Sa'ad bin Mu'az, dalam kisah yang sangat Masya Allah, macam mana dia dapat mengislamkan, kita mau ambil masa panjang kat situ. Sa'ad bin Mu'az pergi kepada kaum dia di waktu pagi, dikumpulkan semua kaum Aus, dan dia kata, siapakah Sa'ad bin Mu'az dari kalangan kamu? Jadi mereka kata, Sa'ad bin Mu'az panglima kami, ketua kami, pendekar kami. Lalu Sa'ad bin Mu'az kata, aku dah masuk Islam, mulai daripada hari ini aku tak akan bercakap dengan sesiapa pun kecuali yang mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apalagi kaum dia takkan tak nak bercakap dengan panglima mereka, dengan ketua mereka, semua masuk Islam. Ini dia hijrah Mus'ab bin Umair. Kemudian kisah yang berbagai-bagai, Masya Allah. Kemudian antara hijrah yang awal lagi adalah hijrah Abu Salamah. Abu Salamah nak bawa isteri Abu Salamah dan anaknya. Kaum keluarga isteri dia tak bagi hijrah. Dia nak pergi juga ke Madinah. Akhir berlaku tarik menarik sebab tercabut tangan anak dia. Keluarga perempuan tak bagi pergi. Maka pergilah Abu Salamah pergi seorang ke Madinah. Cuba kita bayangkan. Berpisah dengan isteri dia. Isteri pula berpisah dengan anak dia. Sehinggalah Ummu Salamah ni menangis setiap hari, suami ke sana, anak dia ke mana. Itulah keadaan dia setiap hari. Sehinggalah saudara mara dia kata, okeylah, pindahlah kamu, berhijrahlah kamu. Kemudian Suhaib Ar-Rumi. Ini kisah hijrah yang masyhur juga. Nama pun tahu, Suhaib Ar-Rumi, dia daripada Rom. Dia daripada Eropah. Datang ke Mekah sebab dia berjumpa dengan penita-penita di Eropah. Dan mereka mengatakan akan bangkit Nabi akhir zaman di Mekah. Lalu dia pergi Mekah, dia cari-cari. Dan dia jumpa Rasulullah SAW dan dia memeluk Islam. Daripada dia masuk sehelai sepinggang. Tetapi dia bekerja, berniaga dan sebagainya. Sehingga menjadi di antara orang yang terkaya di Mekah.
Bila hari hijrah, dia nak berhijrah, dia menyembunyikan harta dia semua. Kemungkinan besar dia mungkin tanam lah kot. Ya. Kalau zaman dulu ni padang pasir, jadi tanam pun tak ada masalah. Jadi kemungkinan besar dia tanam, ataupun dia surukkan semua kekayaan dia. Mungkin dia jual apa semua, dia beli emas ke apa, dia disimpan. Dan dia rahsiakan. Dengan harapan suatu hari bila dia hijrah, satu hari Islam menang, balik semula ke Mekah, kemenangan, dia akan ambil balik harta-harta dia semua. Juta-juta, jadi jutawan, dia akan dapat balik harta dia. So dia pun pergi berhijrah. Belum sempat keluar daripada Mekah, dia ditahan oleh Quraisy. Lalu Quraisy kata, kamu nak berhijrah? Dia kata, memang aku nak berhijrah. Lalu Quraisy kata apa? Kamu masuk dulu Mekah selai sepinggang. Kami takkan biarkan kamu keluar hari ni membawa harta kamu. Kata Sa'd bin Rumi, baik, kalau aku beri harta aku semua pada kamu, adakah kamu mengizinkan aku berhijrah kepada Muhammad? Mereka kata, ya. Kalau kamu serahkan harta-harta kamu, kamu bebas pergi sekarang juga. Lalu Suhaib membuka rahsia di mana tempat dia menyimpan harta dia. Bagian, ambillah kamu semuanya. Orang Korea pun seronoklah ya. Mereka menjadi jutawan sekali mata. Semua harta Suhaib diberi kepada mereka dan Suhaib pergilah sehelai sepinggang berhijrah ke Madinah. Bagaimana dia masuk ke Mekah dahulu sehelai sepinggang, bertahun-tahun dia bekerja mencari rezeki. Kali ini dia keluar juga sehelai sepinggang. Sampainya ke Madinah, Nabi salam tangan dia di pinggir di permulaan Madinah. Nabi kata, Rabihas Suhaib, Rabihas. Beruntung kamu Suhaib, beruntung. Maknanya harta yang begitu banyak yang diberi kepada Quraisy berkorban, Allah Ta'ala akan menggantikannya. Bayangkan berapa kali ganda ya, di akhirat kelak. Kita kalau bagi kat masjid waktu solat Jumaat pun, kita bagi derma RM10 ke RM5 ke RM1 ke, Allah memberi pahala yang melimpah ruah. Apatah lagi Suhaib memberikan semua harta dia yang dia kumpulkan selama ini. Apa kata Suhaib bila Nabi kata, beruntunglah Suhaib, beruntunglah Suhaib? Suhaib kata, aku naik saksi engkau Rasulullah. Sebab dialog aku dengan mereka, dengan Quraisy, tiada siapa yang tahu kecuali aku dan mereka. Dan aku orang yang pertama pergi ke Madinah. Zaman tak ada telefon, tak ada apa, bergantung perpindahan maklumat ni bergantung kepada postman orang biasa. Suhaib lah orang yang pertama sampai Madinah lepas kejadian dia dengan Quraisy. Tak ada siapa yang tahu perkara ni. Tapi Nabi dah tahu dulu. Sampai jumpa Nabi, Nabi kata, beruntung Suhaib. Maknanya harta yang diberi itu, Allah Ta'ala akan membalasnya di akhirat. Jadi cuba kita bayangkan susahnya hijrah ni. Dan kita lihat Nabi SAW sendiri bukan mudah hijrah. Sebab apa? Baginda hendak dibunuh. Tawaran siapa yang dapat membunuh Muhammad, maka akan diberi hadiah 100 ekor unta. Akhirnya Nabi SAW dengan Abu Bakar As-Siddiq keluar pergi ke Gua Thawr yang terletak di selatan Mekah. Sedangkan Madinah ni menuju ke utara. Sebab apa? Sebab orang Quraisy semua mencari Nabi di sebelah utara, menuju ke Madinah. Mereka tak terbayang Nabi akan pergi ke arah selatan. Itu pun ketika Nabi bersembunyi di dalam gua, sampai juga Quraisy di pintu gua. Maknanya begitu menyeluruh mereka mencari untuk membunuh Rasulullah SAW. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kaya dan Maha Perkasa menyelamatkan baginda. Kita tak perlu detailkan kisah tersebut. Maka Nabi SAW bergerak menuju ke Madinah. Sampai di tengah jalan, Suraqah bin Malik mengejar Nabi. Kerana apa? Kerana inginkan tawaran 100 ekor unta. Kejar dan kejar. Akhirnya dia jatuh sampailah tak larat kuda dia. Maka Nabi SAW mematah balik. Pergi kepada Suhail dan berkata kepada dia, bukan pergi kepada Suraqah bin Malik, dan berkata kepada Suraqah, aku akan janji kepada engkau, aku berjanji kepada engkau, aku akan hadiahkan engkau gelang Maharaja Parsi.
Ini simbolik kata-kata Nabi. Apakah maksud aku akan beri kepada engkau gelang Maharaja Parsi? Ini nak dapat gelang Maharaja Parsi bukan mudah. Mesti kalahkan kuasa besar dunia Parsi. Kuasa besar dunia Parsi ini macam kekuatan Rusia pada hari ini. Kekuatan Rom menyamai kekuatan Eropah dan Amerika pada hari ini. Maknanya, aku akan beri kepada kau gelang Maharaja Parsi, bermakna kuasa besar dunia nanti satu hari akan kalah di tangan Islam. Dan harta-harta mereka itu akan sampai ke Madinah berupa harta-harta rampasan perang ataupun ghanimah yang halal diambil oleh orang Islam. Dan di antaranya adalah gelang Maharaja Parsi. Dan ini berlaku bukan di zaman Nabi. Kejatuhan kerajaan Parsi berlaku di zaman Umar Al-Khattab. Bila tentera Islam di bawah pimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas mengalahkan kerajaan Parsi, menundukkan kerajaan mereka. Dan di antara harta rampasan perang yang dikutip itu termasuklah gelang Maharaja Parsi. Lalu Sayyidina Umar panggil Suraqah bin Malik. Ketika itu dah masuk Islam. Mana Suraqah? Wahai Suraqah, ini dia gelang Maharaja Parsi yang Nabi janjikan kepada kamu. Jadi kejatuhan Parsi berkait dengan peristiwa hijrah. Janji Nabi kepada Suraqah bin Malik ketika hijrah. Jadi apa maknanya? Apakah hijrah pada pandangan Nabi? Pada kefahaman Nabi, hijrah ini menuju ke arah Islam yang agung. Islam yang mempunyai kekuatan. Islam yang mempunyai negara dan ketua negara. Hijrah memberi makna Islam yang melaksanakan syariat Allah Subhanahu Wa Taala dalam ketiga-tiga akidah, ibadah dan syariat. Inilah Islam yang ada kekuatan. Dan kekuatan ini bukan calang-calang. Dia akan mengalahkan kuasa besar dunia. Jadi hijrah yang kita sambut hari ini, sebenarnya kalau kita memahami benar-benar tuntutan dia dan pengajaran dia adalah untuk menegakkan sebuah negara Islam dan menegakkan satu kekuatan yang besar yang menandingi kekuatan Amerika dan juga kekuatan Rusia. Itu makna dia hijrah. Itu maknanya pejuang-pejuang kita dulu, kemerdekaan. Dia hendak memerdekakan negara kita. Kemudian bukan sekadar memerdekakan negara. Dengan negara yang merdeka ini, satu masa nanti akan mengalahkan pula kuasa besar dunia. Akan mengalahkan British di negara mereka sendiri. Akan mengalahkan Amerika di negara mereka sendiri. Sebab itu British tak bagi kemerdekaan secara percuma. Selagi tidak ada jihad dan perjuangan, selagi itu setakat perundingan memang takkan diberi kemerdekaan. Tetapi disebabkan kebangkitan dan jihad, akhirnya cabut lagi British meninggalkan negara kita dan merdekalah negara kita. Jadi erti kemerdekaan dan hijrah ni sama. Iaitu yakin kalau kita ikut perjuangan Nabi, kalau kita yakin ikut perjuangan Nabi, yakin kepada Quran, kuasa besar dunia mana pun kita akan kalahkan. Ini pengajaran yang penting. Sebab tu saya petik kata-kata Ustaz Badli Shah bila dia menerangkan tentang merdeka, kan? Dia ambil daripada perkataan mim ra mer dal ya de kaf alif ka, merdeka. Mim ra menurut Rasul, dal ya dan yakin, kaf alif kepada Allah, mengikut Rasul dan yakin kepada Allah. Jadi perkataan itu dipilih oleh ulama-ulama Melayu semasa pemerintahan itu. Jom kita merdeka ni maknanya kita yakin, kita mengikut Rasul dan yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak takut kuasa besar dunia. Masa tu British kuasa besar dunia. Tapi akhirnya alhamdulillah mereka dihalau keluar daripada negara kita. Jadi hijrah pun macam tu juga. Hijrah ni Nabi yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun ketika itu Nabi dikejar. Nampak macam hina sangatlah Nabi ni. Dikejar oleh orang yang nak habuan hadiah 100 ekor unta. Hinanya kepada Nabi. Kalau dapat pancung Nabi,
bawa kepala tu dapat 100 ekor jadi jutawan kan. Tapi dalam kehinaan itu, pada pandangan Quraisy, Nabi SAW telah memberi isyarat keagungan bahawa Islam akan mengalahkan kuasa besar dunia Rom, kuasa besar dunia Parsi, hanya dengan peristiwa hijrah tadi. Jadi inilah pengajaran hijrah supaya kita dapat hubungkan tuan-tuan dan puan, saudara dan saudari, cita-cita Islam ni sangat besar. Dan pengajaran hijrah tu masih terpakai laku sampai hari ini. Dia bukan kisah lama. Kisah tu nampak macam lama. Tetapi bila Al-Quran berkait dengan hijrah, Al-Quran ni tengok ke depan. Sebab tu ulama-ulama Al-Quran menyebut al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Pengajaran daripada ayat Quran adalah umum lafaz dia dan bukan khusus sebab turunnya. Sebab turun ayat-ayat Quran berkenaan dengan hijrah adalah peristiwa hijrah. Tetapi hijrah peristiwanya telah berlalu. Ayat Al-Quran berkenaan dengan hijrah masih kekal. Sebenarnya dia fokus kepada masa depan. Kalau hendak gemilang, kalau hendak menjadi agung di dunia ini, kerana menegakkan Islam yang hakiki, yang sepenuhnya, bukan tempel-tempelan, maka mesti mengadakan hijrah. Maksud hijrah di sini adalah menegakkan negara Islam yang melaksanakan ketiga-tiga akidah Islam, ibadah Islam dan syariat Islam. Tuan-tuan dan puan serta anak-anak yang dikasihi sekalian, semua ini, hijrah ini dan keagungan ini tidak mungkin tercapai melainkan wujudnya peribadi-peribadi seperti mana peribadi sahabat-sahabat Nabi. Kualiti-kualiti seperti mana kualiti sahabat Nabi. Kita dah ambil contoh beberapa contoh tadi. Contoh Suhaib Ar-Rumi, contoh Abu Salamah dan contoh Mus'ab bin Umair. 3 contoh ni pun kita dah nampak macam mana kualitinya mereka yang harus kita contohi. Oleh sebab tu kita menyeru kepada semua guru-guru dan pelajar-pelajar dan kita semua supaya kita mencontohi kualiti-kualiti ini. Kualiti pada iman. Iman yang tidak goyah dan tidak dapat digoda oleh dunia. Contohnya Mus'ab bin Umair. Walaupun mak dia tawarkan dia harta dan mak dia beri dia amaran, dia tidak akan dapat mewarisi harta sekiranya dia tidak meninggalkan agama Muhammad. Dia tetap tidak mahu kepada harta. Dia mahu kepada Islam. Contoh, tidak tertarik dengan dunia lagi. Seperti mana yang ditunjukkan oleh Suhaib Ar-Rumi tadi. Biar dia selai sepinggang tak apa. Tetapi dia dapat keuntungan di akhirat. Mari kita tengok sedikit kepribadian sahabat-sahabat yang lain. Sebelum berlakunya peristiwa hijrah, hijrah tidak akan berlaku kecuali setelah berlakunya perjanjian Aqabah, iaitu sebaik haji yang terakhir sebelum hijrah. Di mana kisahnya 3 kali haji sebelum hijrah. Haji yang pertama 6 orang masuk Islam. Setelah Nabi berdakwah di kemah-kemah, tidak ada orang yang hendak menerima dakwah Nabi. Tiba-tiba Nabi itu jumpa 6 orang daripada Madinah, mereka yang masuk Islam. Ini kisah haji yang pertama. Mereka 6 orang balik ke tanah air mereka di Madinah, mengislamkan saudara mara mereka. Pada tahun berikutnya di musim haji, datang wakil 12 orang. Berjumpa Nabi dan berlakulah perjanjian Aqabah yang pertama. Kemudian mereka balik ke kampung halaman mereka. Setelah tamat musim haji, Nabi hantar bersama mereka Mus'ab bin Umair mengajar mereka tentang Islam di Madinah dan berdakwah kepada sakit baki kaum yang belum memeluk agama Islam. Tahun berikutnya datang 75 orang wakil di musim haji yang ketiga. Di sinilah berlakunya perjanjian Aqabah yang kedua, yang juga dikenali sebagai perjanjian jihad dan boleh kita namakan juga perjanjian hijrah. Iaitu mereka mengajak Nabi hijrah ke tempat mereka. Kita tegakkan Islam di Madinah.
Nabi jadi ketua. Di Mekah Nabi bukan ketua. Sedangkan nak menegakkan Islam, pimpinan mesti seorang yang soleh, yang bertakwa. Jom kita ke Madinah, Nabi jadi ketua. Kemudian nak menegakkan negara Islam, mesti melaksanakan undang-undang Islam. Di Mekah tidak dapat dilaksanakan undang-undang Islam. Ya, boleh berakidah dengan akidah Islam, boleh beribadah, solat dan sebagainya di rumah. Tapi nak menegakkan undang-undang Islam di Mekah, tak boleh. Jom kita pergi ke Madinah. Maka Nabi kata apa? Jom kita buat perjanjian di Aqabah. Jadi berlakulah perjanjian di Aqabah. Mereka kata, ya Rasulullah, jom hijrah ke tempat kami. Letaklah syarat apa, kami akan tengok. Kalau kami boleh lakukan, kami lakukan. Lalu Nabi SAW mengatakan, syarat aku berhijrah ke tempat kamu adalah antamna'uni kama tamna'a nisa'akum wa zuriyatakum idza qadimtu ilaikum. Yang bermaksud, sekiranya aku datang ke tempat kamu, aku berhijrah ke Madinah, kamu menjaga aku seperti menjaga anak dan isteri kamu. Maknanya ini perjanjian pertahanan. Mempertahankan maknanya menghunus pedang. Siapa saja yang hendak menyakiti Nabi, jauh sekali hendak menarik Nabi, menangkap Nabi dan membunuh Nabi, langkah mayat kami dahulu. Itu syarat Nabi. Macam mana? Sanggup ataupun tidak? Kalau aku hijrah ke tempat kamu, kita pertahankan Islam dan kamu mempertahankan aku seperti mempertahankan anak dan isteri kamu. Lalu mereka berbincang sama mereka. Macam mana? Kita setuju tak perjanjian ni? Kamu macam mana? Setuju tak? Kita nak ajak Nabi ke tempat kita, tapi Nabi syaratkan macam ni. Kita ni nak mempertahankan Nabi, nak pertahankan siapa? Jadi mereka bincang. Seorang pula kata apa? Kamu tahu tak? Kita buat perjanjian ini sebenarnya bukan lawan Quraisy saja. Quraisy. Antum tubayyi'una ala harbi ahmar wa asfar. Kamu ni buat perjanjian dengan Rasulullah untuk lawan orang merah dan kuning. Orang merah ni Mak Saleh, mana nak lawan kerajaan Rom. Orang kuning ni orang belah Rusia. Maknanya kita nak lawan kuasa besar dunia Parsi. Maknanya nak mempertahankan Nabi Muhammad ni bukan nak mempertahankan berdepan dengan Quraisy sahaja. Berdepan dengan kuasa besar dunia. Macam mana ni? Setuju ke tidak? Lalu mereka jumpa Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, macam ni. Kami dah bincang. Kalau kami mempertahankan kau, sekiranya kau berhijrah ke tempat kami, apa yang kami dapat? Nak tahu juga ni. Apa yang kami dapat? Sebab orang dulu kalau perjanjian pertahanan, mereka akan dapat separuh kurma, ladang kurma punya hasil. Itu cara orang dulu. Kami dapat apa? Rasulullah SAW menjawab, lakumul jannah. Kamu dapat syurga. Orang Madinah bila dengar syurga, tak macam orang sekarang dengan syurga. Orang sekarang ni kalau kami tolong kamu begini, kami dapat apa? Kalau kita kata, kalau kau tolong aku, kau dapat syurga. Orang sekarang kata, yelah syurga, memang tahulah syurga. Kan? Takkan tak ada lain pada syurga. Berapa peratus ke, apa ke. Sahabat bila dengar syurga, semua terkejut. Tersangat besar, kekal abadi. Nikmat yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terlintas oleh hati. Bila Nabi kata, lakumul jannah, semua setuju dan pegang tangan Nabi, menandakan persetujuan. Dan mereka berkata, rabihal bai' la nuqil wa la nastaqil. Ini bisnes sangat beruntung. Kami tidak akan kurangkan perjanjian ini, kami akan cuba capai dan kami tak akan ubah terma ni. Terma dan syarat ni kami tak nak ubah. Kita berpegang kepada terma dan syarat ni. Kami mempertahankan kamu, ya Rasulullah. Kamu bagi kami syurga. Boleh. Tak ada hal. Boleh. Maka berlakulah perjanjian Aqabah yang kedua. Yang mana dengan perjanjian ini, lepas tamat musim haji, mereka balik ke Madinah. Nabi arahkan semua sahabat berhijrah ke Madinah. Ini bermakna hijrah tidak akan berlaku kalau tidak berlakunya perjanjian Aqabah yang kedua. Bermakna hijrah tak akan berlaku sekiranya
tidak ada orang yang sanggup mempertahankan Nabi. Ini bermakna apa, tuan-tuan dan saudara? Lagi, ini bermakna hijrah tidak akan berlaku kalau sahabat tidak sampai ke tahap boleh mempertahankan Nabi, boleh mempertahankan Islam sehingga sanggup lawan kuasa besar dunia. Ini kualiti yang ada pada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa makna dia? Cuba kita banding dengan diri kita, banding dengan umat Islam pada hari ini. Bermakna Islam menuntut daripada kita lelaki dan perempuan mempunyai keyakinan dan keimanan sampai kita boleh mempertahankan Islam sehingga boleh sanggup berdepan dengan Amerika dan Rusia. Ada ataupun tidak pada umat Islam pada hari ini. Kalau ada sifat yang tidak gentar pada Amerika dan Rusia, demi untuk mendapat syurga, samalah kualiti kita dengan sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Dan samalah penghayatan hijrah kita. Tapi, kalau tidak ada perkara itu, maknanya bila tengok Amerika gerun, bukan saja gerun, tapi hormat lagi. Nak jadi macam Amerika. Nak ambil budaya Amerika. Nak jadi kaya macam rumah Amerika contohnya. Maknanya kalah, bukan saja takut, bahkan berbangga pula dengan barat dan timur dan sebagainya. Bagaimanalah kita nak menghayati hijrah seperti mana sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menghayati hijrah. Jadi sebenarnya kita mesti kembali melihat peristiwa ni, dan bukan sekadar melihat peristiwa, tetapi kita mengamati setiap ayat-ayat Al-Quran yang berkait dengan peristiwa hijrah, dan kita ambil pengajaran, dan kita mesti mencetak, mesti mendidik masyarakat kita sehingga mempunyai kualiti yang sama dengan sahabat-sahabat yang berhijrah ke Madinah. Barulah Islam dapat tertegak. Ini cita-cita kita, tuan-tuan dan puan-puan, pengajaran yang boleh kita ambil daripada peristiwa hijrah. Di akhir sekali, kita cuba mengulang balik nokta-nokta penting dalam ceramah ini supaya kita tak lupa. Pertama, tujuan hijrah adalah untuk menegakkan negara Islam. Tujuan hijrah adalah untuk menegakkan negara Islam yang berdaulat. Yang berdaulat dengan makna pemimpinnya umat Islam, kemudian melaksanakan sistem Islam. Melaksanakan sistem Islam. Ini tujuan kita menegakkan sebuah kita berhijrah dalam arti kata yang sebenarnya. Dan bila kita kaitkan dengan perjuangan umat kita, pejuang-pejuang dahulu, pejuang-pejuang kemerdekaan sama juga, iaitu untuk menegakkan Malaysia yang dipimpin oleh umat Islam, oleh pemerintah yang adil, yang saleh, yang layak, ke arah menegakkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memilih kita menjadi mereka-mereka yang menghayati hijrah dan menjadikan kita di antara orang yang menegakkan Islam dan menegakkan negara Islam dan meninggikan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.